Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan segala bangkai itu semuanya najis. Ambil situ dah. Dan segala bangkai itu semuanya bangkai itu dihukumkan najis. Nah, kecuali yang melainkan tidak dihukumkan najisnya bangkai manusia satu, ikan dua, dan belalang tiga. Ini dia panggil hukmu jami'il hayawanati ba'da mautiha. Masuk dalam bab tu. Nah, hukum sekalian binatang-binatang kemudian daripada matinya binatang. Jadi manusia itu sendiri termasuk daripada hayawan. Hayawan artinya zu hayyin. Nah, jadi kalau kita bercakap tu orang panggil binatang, tapi dalam bahasa Arab dipanggil hayawan. Hayawan tu kalau terjemuh dalam bahasa kita agak binatang lah, binatang nah. Tapi bekeng bunyi, nah, apa macam jahat sangat, binatang. Nah, tapi sebenarnya kalau dalam Arab hayawan artinya zu hayyin, yang mempunyai sifat penghidup, al-mutaharriku bi iradatihi, yang bergerak dengan kemahuan dia sendiri. Itu makna hayawan. Nah, sebab manusia itu apa? Itu hayawanun natiqun. Nah, hayawan yang boleh berkata-kata, bertutur, berfikir, bergamuk dan sebagainya. Jadi hayawan itu artinya zu hayyin, yang mempunyai sifat penghidup, al-mutaharrik bi iradatih, yang bergerak dengan kemahuan diri. Jadi hukum sekalian yang mempunyai sifat penghidup dan bergerak dengan kemahuan diri dia sendiri ba'da mautiha, kemudian daripada matinya, bi ghairi zakatin syar'iyyatin, maknanya dengan ketiadaan sembelihan pada syarak. Ini kena ingat tiga perkara. Mana? Hak satunya dia sebut dalam kitab ni, iaitu kulluha najisatun illa thalatha. Semua binatang, semua hayawan yang mati tidak di atas jalan syarak, nah, itu najis, melainkan tiga. Mana? Maitatul adami, bangkai anak Adam, tidak dihukumkan najis.
Nah, tu dalam Quran kata innal musyrikina najasun. Nah, sesungguhnya orang musyrik itu ialah najis. Itu ditafsir oleh ulama kita. Najis itu dia panggil najis i'tiqa, bukan najis hissi, bukan najis pada tubuh badan dia. Jadi sama ada orang itu muslim atau kafirin, sama ada dia itu orang muslimin atau kafirin, orang Islam ke orang kafir, mati dia, maka dihukumkan pada syaraknya dengan suci. Badan dia tu suci. Itu. Jadi orang kafir musyrik itu ialah najis dalam Quran sebut tu, itu najis i'tiqa, bukan najis tubuh dia dah. Yang satu pertama. Yang keduanya maitatul jarad. Maitatul jarad ni maknanya belalang tadi. Disebut lagi kita belalang. Yang ketiganya ialah maitatus samak, iaitu bangkai ikan. Ikan itulah. Jadi sebab tu belalang boleh kita ambil goreng lalu dah. Tak ada kena sembelih dulu pada syarak. Ataupun ikan pun begitu juga. Bangkai dia tu suci. Cuma kena buat lah perut-perut najis apa semua tu. Itu yang pertama masalah. Kemudian yang kedua, itu disebut lagi kitab ni. Al-hayawanatul ma'kulatu, binatang-binatang yang boleh dimakan seperti lembu, kambing, ayam, biri-biri itu. Iza matat, apabila mati ia bizakatin syar'iyatin, dengan sembelihan syarak, fahiya tahiratun, maka dia tu suci. Suci dengan makna daging dia boleh dimakan, dan kulit dia tu pun boleh kita buat makan atau perhiasan, boleh. Macam kulit lembu tu kan, kalau kena ke orang Indonesia tu wak khepuk tu kulit dia, boleh. Tapi kalau orang panggil dia mati tidak di atas jalan syarak, artinya mati itu seperti hak berlaku dalam video tu kan, jeruk tekuk. Walaupun disembelih dah sekalipun, maka dikira najis. Bangkai dah lah. Itu dah. Sebab tu nak sembelih menatang ke gapo tu kena ada ilmu jugalah. Ni tempat proses penyembelihan dah tu. Kalau tak ada ambil video tu kan, Allah tak tahu. Makan bangkai gitu. Bangkai-bangkai yang bernajis, yang dihukum najis pada syarak. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-hayawanatu ghairul ma'kulati. Binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Ini seperti kucing. Kucing tak boleh. Gapo lagi weh? Tak boleh dimakan. Bewok kita tak boleh. Bewok kita ni tak boleh. Bewok kita, kalau bewok tanah Arab tu bukan bewok macam kita, dia panggil bok. Tu lain tu. Tupai, itu pun tak boleh. Tupai itu dia panggil ghairul ma'kulati. Iza matat, apabila mati binatang lagu ni, kucing ke apa semua tu, kulluha, semuanya sekali, najisatun, dihukum najis. Walau zubihat, sekalipun kita sembelih. Sembelih kucing. Sembelih kucing. Gapa? Kanguru boleh. Betul tak? Kanguru boleh macam arnak ke? Ia termasuk daging kanguru. Benda-benda hak boleh dimakan. Boleh tak? Tak, saya tanya, boleh tak? Macam arnak ke? Yalah, dia sejenis macam makan tumbuh-tumbuhan gitu. Dia bukan makan undang karut tak ni? Bukan jenis bertaring-taring. Ada taring tak? Ada taring. Tak ada dah. Barangkali boleh lah kot. Daging kanguru. Cuba tengok dalam fatwa, boleh ke tak hukumnya. Kalau arnak tu boleh. Daging arnak. Kuda. Daging kuda ni, Allah. Boleh makan tak kuda?
Bukan kuda liar. Kuda hak jinak lah. Nah. Boleh kan? Boleh. Bukan kuda liar, kuda belang tu kan kuda liar gitu dah. Tak boleh. Tak boleh kuda liar. Dia ada binatang-binatang yang sepakat ulama yang tak boleh. Ada yang masih di dalam khilaf ulama, yang ada kata tak boleh, ada kata boleh dan sebagainya. Macam kalau bukan selalu mazhab Hanafi apa semua tu, dia ketam ke apa tu tidak boleh. Beluk ke apa tak boleh. Kita beluk boleh. Beluk, ketam ke apa semua boleh. Ada juga orang panggil binatang yang hidup di luar dua alam. Haram dia tu sebab hidup dua alam. Seumpama penyu, tapi telur dia tu halal pula. Boleh. Tu kena tengok dalam bab orang panggil bab orang panggil Allahumma salli ala makulat lah, benda-benda yang boleh dimakan. Ada perkara-perkara yang disepakati halal, ada yang dikhilafkan tentang halal dia, dan ada yang disepakati haram. Tengok contoh seperti orang panggil binatang yang bertaring. Ciri-ciri haram dia tu bertaring, seperti kucing. Bertaring. Rimah kau gapo kan? Bertaring. Tak boleh makan. Ataupun mudarat seumpama ular. Ada mudarat dia. Ada orang panggil yang boleh membawa orang panggil kematian. Itu pun ada juga sebab-sebab haram dia. Jadi kena tengok di dalam bab khusus pasal binatang ghairu makulati, yang tidak halal dimakan. Tu tengok dalam bab. Cuma kali ni nak tahu najis ke tak najis ya. Tu lagu tu. Jadi 3 perkara orang panggil dibahas dalam hukum binatang yang matinya, apakah najis atau tidak najis. Jadi satunya tidak najis, sepakat. Mana? 3. Manusia tu sendiri, ikan dan belalang. Kemudian yang boleh dimakan tu pula kalau disembelih dengan mengikut syariat, maka tidak najis, halal dimakan. Dan kulit dia pun boleh kita guna tanpa perlu kita sertu. Kita sertu. Kita samok, salah. Kita samok. Kalau sertu tu hak 7 kali basuh salah satu air tanah tu. Najis mughalazah. Kemudiannya hayawan ghairu ma'kulat, hayawan yang tidak boleh dimakan. Ni kena tengoklah gapo dia binatang tidak boleh makan tu. Sebab tidak boleh dimakan itu bagai-bagai ilat, bagai-bagai alasan dia. Antara lain kerana bertaring, kerana liar, kerana mudarat, kerana hidup di dua alam. Supaya katak gapo penyu apa ke? Tapi di sananya adalah khilaf-khilaf ulamanya. Ada khilaf-khilaf ulama. Jadi apabila mati binatang lagu ni, walaupun disembelih tetap dihukumkan najis. Caranya pasal najis ke tak najis. Gitu dah. Habis situ. Kemudian dia kata bahagian najis. Ni nak orang panggil taksimun najasah. Nak membahagikan najis tu dengan mengikut kategori cara menyucikan sesuatu yang terkena dia. Tu taksimun najasah ni, pembahagian najis-najis ni mengikut kategori cara nak taharah. Dia dah. Dia kata bahagian najis 7. Najis-najis itu pula dibahagi kepada 3 bahagian. Dibahagi kepada 3 bahagian ni mengikut cara bersuci dia. Dah. 1, dia panggil najis mukhaffafah. Apa mukhaffafah? Yakni najis yang ringan. Sebab apa nama mukhaffafah? Dalam kitab disebutnya sababut tasmiyati bil mukhaffafati. Sebab bermula sebab dipernamakan najis ni dengan mukhaffafah, li anna syari'a, kerana sesungguhnya syarak khaffafa fi hukmiha, memperingankan pada hukum bersucinya. Tu dah. Ringan. Basuh dia tu, basuh sesuatu yang terkena dia tu ringan saja.
Mudah saja. Maka sebab tu dinamakan najis tu najis yang ringan. Apa dia najis yang ringan? Tengok dia kata. Iaitu najis yang ringan ni. Yakni ringan pada hukum menyucikan. Begitu dah. Lama. Dia kata ringan apa ni? Boleh 2 kilo juga Ustaz. Bukan ringan berat pada kilogram dia, bukan. Ringan tu pada hukum menyucikan dia. Menyucikan sesuatu yang terkena dia. Gitu dah. Iaitu najis yang ringan atau najis mukhaffafah ni. Air kencing kanak-kanak laki-laki. Satu syarat dia ialah ayyakuna baulan. Tu bahawa adalah iaitu air kencing, bukan tahik dah. Bukan berak dah. Kalau dia berak tak jadi, tu tetap termasuk daripada najis mutawassithah. Naknya ialah air kencing. Tu satu, air kencing, ayyakuna baulan. Dia panggil syarat, dia ada 4. Satu, air kencing, ayyakuna baulan. Kemudian air kencing tu pula kanak-kanak laki-laki. Mana? Ayyakuna min sabiyyin la sabiyatin. Air kencing tu ialah air kencing kanak-kanak laki-laki, bukan kanak-kanak perempuan. Tak sama dah. Kanak-kanak laki-laki dan kanak-kanak perempuan tu tidak sama. Apa tak sama Ustaz? Kalau tanya, apa tak sama? Sama-sama air kencing itu. Ada beza gapo air kencing jatuh, air kencing tina dah tu ni. Satu ilat ulama sebutnya lita'abbudi, cukup. Cukup kerana itu adalah perbuatan Nabi. Kita ta'abbud saja, kita mengikut saja kerana itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Ini di bawah tu ada angka 1. Sandarannya hadis Bukhari dan Muslim, diriwayat daripada Ummu Qais. Tak terai tulisan dia bawah tu dah. Ummu Qaisin annaha ja'at bibni laha saghirin. Sesungguhnya Ummu Qais ni datang dengan anak laki-laki dia. Laha ada baginya, bagi Ummu Qais ni anak laki-laki itu saghirin yang kecil, lam yakulit ta'ama, yang tidak makan makanan selain daripada susu ibu dia. Patu gapo tu? Fajalasahu kau dia. Tak terai tu. Fajlasahu, maka memperduduklah ia Ummu Qais akan dia anak-anak tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi hijrihi, pada riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fabala alaihi, maka kencing ia sabi tadi tu, alaihi atas riba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bima'in, maka Nabi pun minta air. Fasab, apa dia tu? Tak terai weh. Fasabbahu ke? Fadabbahu apa dia? Ba. Fadaj. Kalau merenjis ni fasabbahu walam yaghsilhu. Tahulah tak jelas. Dia punya tulisan tu dakwah dia tak teratur. Fada'a bima'i, maka menyeru Nabi dengan air. Mana Nabi minta air? Mana ambil air? Kalau merenjis, kalau tengok terjemuh tu, direnjis-renjisnya pada tempat yang kena najis. Mana fasabbahu, maka merenjislah ia Nabi akan dia air, walam yaghsilhu, padahal tidak membasuhlah ia Nabi akan air kecing tadi. Jadi Nabi genjih-genjih je. Nabi tidak cucuk gitu dah. Nabi genjih-genjih je air tu. Tu dah. Jadi dalam hadisnya menyebut budak laki-laki, la sabiyatin, bukan budak perempuan. Bukan budak perempuan. Itu syarat yang kedua. Lagi pula yang di bawah umur 2 tahun. Itu syarat yang ketiga. Alla yablughas sabiyyu haulaini ay sanataini. Bahawa tidak sampai budak laki-laki tersebut, baby laki-laki tersebut tu umur 2 tahun, tak sampai, tak kena lagi umur 2 tahun.
Nah, di bawah lagi umur 2 tahun. Nah, setahun ke, setahun setengah ke, tak kira lah. Mana belum cukup umur 2 tahun. Itu dah. Alla yablughas sabiyyu haulaini ai sanataini. Yang ni bahawa disyaratkan lagi kanak-kanak laki-laki itu pula tidak sampai umurnya 2 tahun. Itu. Yang di bawah umur 2 tahun. Mana tak sampai benak lagi umur 2 tahun. Itu. 3. Dan yang keempatnya, dan yang belum makan ni sifat bagi kanak-kanak laki-laki tadi tu. Bukan sifat bagi air kecing, sifat bagi kanak-kanak laki-laki. Kanak laki-laki tadi tu, ya air kecing dia tu dihukumkan oleh syarak najis mukhaffafah, najis yang ringan pada membasuhkan sesuatu yang terkena dia tu, mesti pula kanak-kanak laki-laki tu sobi tadi tu, yang belum makan makanan secara mengenyangkan, melainkan mengisap susu sahaja, tak ada lain, tak ada lain. Tak ada lain. Tak ada lain tu maksudnya nak tafsir kata menghisap susu sajalah tu. Tapi kalau dia makan, kita kata makan nestum. Tapi bukan atas jalan mengenyek. Dia panggil makan saya saja. Makan 2-3 mulut dia tak kenyang. Dia budak ni kalau dia kenyang dia tidur. Kayak gitu. Alamat kenyangnya dia lepas. Dia lepas dia pun tidur. Sedap. Macam orang tua juga lah. Alamat kenyang. Ngatuk je lah tu. Lepas boy yang holek kat. Ngatuk. Ya. Kenyang lah tu. Apa tidur. Apa ulas sabur beleka lah. Alamat kenyang. Jadi kalau dia hanya makan, orang panggil selain daripada susu ibu dia, tapi bukan atas jalan mengenyang. Tak apa. Masih lagi termasuk. Ya tak bolehnya dia makan nasi, dia makan nestem, dia makan nasi lecek ke gapo. Hak tu hak dia kenyang. Susu mak dia tak kenyang. Dia minum susu mak cak mata cerah, tak tidur-tidur. Suak nasi lecek boleh semakuk, tidur. Maknanya nasi lecek dah atas jalan mengenyang. Susu tu tak jalan mengenyang dah dia. Tengok. Tu syarat yang keempat. Bahawa alla yut'ama ghairal labani litaghadzi. Tu. Bahawa tidak makanlah budak sabi laki-laki tadi tu ghairal labani, akan yang lain daripada susu, litaghadzi, untuk bagi jalan yang mengenyangkan. Tidak. Tu tengok. Jadi kalau orang panggil terluput salah satu daripada 4 syarat ni, maka tidak dipanggil dia tu najis mukhaffafah lagi. Mana? 1, bukan air kecing, tahik budak laki-laki. Tak. Itu najis mutawassithah. Ataupun bukan air kecing dah, tapi bukan budak laki-laki, budak perempuan, maka bukan najis mutawassithah. Dan ini pun ada lagi ulama waktu apa air kecing kanak-kanak laki-laki itu beza hukum dia dengan kanak-kanak perempuan. Ada beberapa pendapat ulama lah. Satunya kata ulama li'anna baulahu araqu min bauliha. Kerana air kecing kanak-kanak laki-laki itu lebih lebih halus warna dia tu daripada air kecing kanak-kanak perempuan. Ada juga kata satu ulama kata gitu. Sebagai ulama kata sebab air kecing orang jantan, budak jantan ni, budak laki-laki yang tak sampai umur 2 tahun genak ni, air kecing dia tu lebih halus berbanding air kecing kanak-kanak perempuan yang tak cukup sampai umur 2 tahun. Berarti air kecing kanak-kanak perempuan tu lebih pekat berbanding air kecing kanak-kanak laki-laki. Jadi air kecing kanak-kanak laki-laki tu lebih halus berbanding air kecing kanak-kanak perempuan. Satu, ada juga ulama kata gitu. Satu. Yang keduanya kata ulama, wakilah kata setengah ulama li'annahu yubtala daiman bihamlihi. Kata setengah ulama, apa air kecing kanak-kanak laki-laki tidak air kecing kanak-kanak perempuan? Kerananya diujikan kanak-kanak laki-laki itu selama-lamanya dengan suka ditanggungkan dia. Ya gitu. Ya zaman kecil-kecil ni orang tak berapa berahi baby perempuan, baby girl. Orang baby piku, baby boy. Biasanya
itu. Baby boy ni orang suka. Nah, nampak comel, nampak ganteng. Nampak handsome. Nah, baby boy ni orang suka. Pas cuek-cuek, pas lambu-lambu, pas pikul aku pikul. Baby perempuan jarang orang suka gitu. Masa kecil. Tapi masa besar, baby boy ni orang tak suka dah boy. Orang tak suka lambung, orang suka nyepak pula dah. Girl pun orang suka lambung dah. Lagu tu dah sana. Jadi masa kecil-kecil, boy lah orang suka lambung ya. Orang suka dukung, orang suka girl kita apa nak suka mana nak pikul dia, nak tanggung dia, tapi bila dah besar, orang tak suka dah boy. Nak dukung juga boy pun dah. Tak suka dah. Orang suka geger pun. Lagu tu. Itu satu daripada pendapat ulama. Waqilah li'annahu yubtala daiman bihamlihi. Kata setengah ulama, kerana sesungguhnya budak laki-laki itu diujikan, dibalakan, diujikan selama-lamanya dengan memikulnya, mendukungnya. Ya gitu jadi. Tapi ya janganlah sungguh. Duk perhati tengok ke. Anak kita ada dua anak. Anak tina nak jatuh. Ya anak tina ni jaga orang nak baby gitu je orang tak suka nak pikul, nak dukung. Tapi kalau anak baby boy ni kan sudah. Ramai orang pakat nak pikul, nak dukung, berebut lah. Pelik. Jadi lagu mana tak tahu tu. Jadi oleh kerana tu kata ulama barangkalinya air kecing kanak-kanak laki-laki tu hukum dia tak sama seperti air kecing kanak-kanak perempuan. Itu kata setengah. Wakilah kata setengah ulama li'anna bulughahu, kerana balignya laki-laki ni bima'i'in tahirin ay almaniyi, dengan cecair yang suci, iaitu air mani semata-mata. Tak ada dah. Laki-laki kalau orang panggil balik dengan alamat, itu tak ada dah selain daripada air mani saja. Betul tak? Keluar air mani, baliklah laki-laki tadi. Kalau dengan alamat, kalau balik dengan umur tu, tak kira lah umur 15 tahun qamariyah tahdidan pasti dah balik. Kayak gitu. Tapi kalau sebelum daripada umur 15 tahun qamariyah tahdidan, umur berapa pun dia ke bawah tu, kalau mimpi keluar air mani atau keluar air mani tanpa mimpi laki-laki, itu sahaja alamat balik dia. Tu gitu. Wa bulughaha, padahal bermula balignya perempuan mimma i'in najisin, ialah daripada cecair yang najis. Ini salah satu daripada dua cecair. Satunya dengan air mani, satu lagi dengan ma'i'in najisin, iaitu apa? Damil haidhi, dengan darah haid. Kayak gitu. Perempuan ni ada dua alamat balik dia. Kalau balik dengan alamat, satu dengan air mani juga seperti laki-laki. Itu orang panggil alamat yang bersyarikat, bersekutu antara laki-laki perempuan. Satu lagi dengan darah haid. Jadi oleh kerana laki-laki ni orang panggil semata-mata keluar mani itu sahaja alamat suci dia, alamat balik dia, bermakna dengan cecair yang suci. Mani kan suci, suci tahirun lah, bukan mutahhirun li ghairihi lah, suci pada diri dia. Tidak boleh menyuci benda lain. Sedangkan perempuan tu balik dia tu tidak hanya dengan air mani, bahkan dengan cecair yang dihukumkan najis. Mana? Darah. Itu darah haid. Maka kerana tu air kencing kanak-kanak laki-laki itu tidak sama hukumnya dengan air kencing kanak-kanak perempuan. Itu kata setengah ulama. Tu. Ada lagi tapi letih nak baca belaka tu. Itu pandangan-pandangan. Jadi ulama kata sebab orang ni orang menanya, bapa air kecing orang jatuh tak serupa, kan anak kecing orang yatim kata. Bapa air kecing orang lelaki tu gitu. Jadi ulama bagi pendapat, kerana air kecing budak laki-laki itu lebih halus berbanding air kecing budak perempuan. Sedangkan budak perempuan air kecingnya lebih pekat berbanding air kecing budak laki-laki. Ada juga kata, sebab orang jantan ni bila kecil-kecil tu orang suka dukung. Orang tina kecil-kecil orang tak suka dukung, besar-besar baru orang suka dukung. Kecil-kecil orang tak suka dukung. Orang jantan kecil-kecil orang suka dukung, besar-besar nak dukung kau akan nyepak lah. Ngada-ngada lah tu. Tu. Kemudian ada juga mengatakan sebab balik budak jantan ni hanya dengan air yang suci, iaitu air mani. Sedangkan perempuan ni
balik dia tu sama ada dengan air mani ataupun dengan air yang najis, iaitu apa? Damul haidhi. Nah, itu darah haid. Itu kata beberapa ulama lah. Tu tengok. Jadi kalau gugur syarat-syarat tadi, mana 4 syarat tadi, dengan bahawasanya bukan air kecing, tahi, ataupun air kecing dah bukan kanak-kanak laki-laki, kanak-kanak perempuan, atau kanak-kanak laki-laki dah tapi umurnya 2 tahun ke atas, nah lebih dah, 2 tahun 10 bulan ke ada ni, 2 tahun 1 bulan ke lebih dah 2 tahun. Nah, siapa dah orang panggil 2 tahun minat. Nah, ataupun tak siapa lagi 2 tahun, baru setahun setengah umur budak laki-laki tu, tapi hok jenis makanan dia mengenyai tu tidak susu dah. Nah, tu nasi lecek, ni setung, koko keras pun makan dah. Budak anak tahu ni kerak tak ada gigi pun, fork tu tak ada gigi makan dah. Nyok. Nah, hok tu hok dia kenyai. Tu iza ikhtalla syartun min hadhihi syuruti. Nah, itu dalam kitab Arab kata. Fa iza ikhtalla syartun, maka apabila gugur satu syarat, min hadhihi syuruti, daripada ini segala syarat yang 4 ni, satu je gugur, fa najasatuhu, maka bermula najisnya, najis air kecing budak laki-laki tadi tu, mutawassitatu, jadi najis mutawassitah juga. Jadi kalau bukan air kecing tahi, najis mutawassitah. Kalau bukan budak laki-laki, budak perempuan, najis mutawassitah air kecing tu. Kalau dia sudah sampai umur 2 tahun dah, maka walaupun air kecing tetap najis mutawassitah juga. Ataupun tak sampai lagi 2 tahun, tapi hak yang makan sedawa eknya tu ialah lain daripada susu dah, maka tetap dia dihukumkan air kecing tersebut mutawassitah, tidak lagi mukhaffafah. Nah, tu gitu dah. Habis. Kemudian kata dia cara menyucikannya. Cara menyucikannya tu kembali pada najis mukhaffafah. Tapi makna hak dikehendakinya bukan menyucikan najis, menyucikan mutanajjis. Nah, cara nak menyucikan nyonya najis mukhaffafah, kita cakap tu atas jalan tasamuh, bermudah-mudah. Marji' bomeh tu kena kepada najis mukhaffafah. Tapi yang dikehendak dengan menyucikan sesuatu yang terkena najis mukhaffafah. Bukan menyucikan najis mukhaffafah, bukan. Najis mana boleh jadi suci dah. Melainkan istihlal, dia panggil istihlal tu nulah inqilabu syai' ila syai', bertukar sendiri sesuatu daripada hakikat mahiyah dia tu najis kepada sesuatu yang suci. Seperti cuka hak gelegak sendiri jadi arak hak gelegak sendiri, khamar, bukan arak lah, khamar dia panggil khamar. Tu perahan inak yang tadinya gelegak jadi mabuk, khamar, kemudian lama-lama dia tukar sendiri jadi cuka. Ketika tu ia istihlal sendiri, dia jadi halal dengan sendiri, bukan kita pergi proses dah. Itu masalah lain lah. Ini masalahnya nak menyucikan sesuatu yang terkena najis mukhaffafah tadi tu. Itu gitu. Cara menyucikannya, mana kaifiyatu izalatiha. Mana kaifiyat cara nak menghilangkan akan dia akan najis mukhaffafah tu. Menyuci nak menghilangkan daripada sesuatu tu, terus dihukumkan mutanajjis, sesuatu yang terkena najis mukhaffafah. Lagu mana? Boleh pakai recikkan air sahaja. Siapa dia pengarah dia ni? Haji Abdul Ghani ni. Orang Kelantan ke orang mana ni? Orang Johor. Mana kecek lebih kurang pekap orang Kelantan gitu ya. Boleh pakai recik. Orang Kelantan kan kecek gitu. Pakai recik je. Pakai. Tak pakai itu Kalau orang luar kan pakai, ni pakai ada orang luar cakap, orang bukan Kelantan cakap pakai ke? Pakai kecil je, ada gitu. Pakai togok jelah, nak minum air tak ada gelas. Pakai togok gitu lah, untuk duduk gelas-gelas. Ada ke pakai ke? Ada. Ya, ada. Jadi tak ada masalah lah, orang Kelantan, orang mana boleh faham dia. Tengok kata, boleh pakai recikkan air sahaja. Macam orang Kelantan kecil lagu ni. Boleh pakai recik air.
Tu dah. Kalau lagi tak kata tathuru bi rasyil ma'i 'alaiha. Nah, disucikan dia dengan direnjiskan air di atasnya. Nah. Tapi bukan semata-mata renjis dah. Dia tak sebut lagi takninya. Ataupun dia sebut dah, tapi kita kena faham dengan benar. Mana? Ma'al ghalabati, serta ghalabah. Ghalabah ni makna meratai, membanyoki rencikan air tu. Itu. Rata-rata pada tempat kena kencing itu. Jadi barangkali rata-rata pada tempat kena kencing itu, ini ni maksud daripada kata dalam kitab Arabnya ma'al ghalabati, serta banyak. Orang panggil banyak, kecil tu banyak sikit. Jangan air kecil 1 kilo, lepas tu kecil air 1/2 kilo ya. Contohlah tu. Tak ada air kecil sampai 1 kilo. Nah, tapi nak ayatnya jangan kurang daripada air kecil tu, jangan. Takut kita faham kata kecil-kecil je. Jadi, direnjih gitu ya. Lihat ni. Apa-apa tak boleh. Dia birashil ma'i 'alaiha 'alan najasati ma'al ghalabati, serta ghalabah mana banyak sikit kecil tu. Tu dah. Kalau dalam kitab dia kata boleh pakai recikkan air sahaja rata-rata pada tempat kena kencing itu. Rata-rata ni maksud dengan ghalabah dah tu kali. Rata-rata meratai. Tu dah. Mana melebihi pada tempat kena kencing tu. Kena kata gitulah. Sebab syarat dia gitu. Bukan kecil-kecil, semata-mata kecil 2-3 titik gitu ya dah. Air kecil tu 1 kilo, jadi recikkan air tu kena lebih daripada 1 kilo. Mana gitu lebih kurang. Jangan air kecil 1 kilo, 1/2 kilo je recik air. Mana tidak ghalabah, tidak menang air, tidak meratai air, tidak banyak air di atas air kecil. Tak boleh gitu. Ma'al ghalabati dah. Tu lagi kita Arab kata lagu mana ma'al ghalabati ni? Bi an yakunal ma'. Bi an yakunal ma'u, dengan bahawa adalah air itu aksara minal bauli, terlebih banyaklah ia daripada air kecing. Jelas tu. Jadi makna ghalabah situ, meratai situ, artinya air yang kita recik tadi tu banyak lebih daripada air kecing. Tu dah. Tapi tak syarat pula siapa mengalir. Wala yushtaratu sailanu lil ma'i, tak syarat siapa mengalir. Cucuk siapa cucuk mengalir air, tak syarat gitu. Naknya air kita rejih tu lebih banyak daripada air kecing yang ada tu. Tu lagu tu dah. Tapi bila tu jangan terus genjih atas tu. Jangan. Ni. Recik-recik dah itu. Recik. Ya, recik dia pakai recik kan. Takluk pada kata recik. Recik-recik itu, genjih-genjih itu, rasyih-rasyih itu setelah diperah. Kalau bahasa kain lah. Kalau lantai mozaik nak perah warna. Ni. Setelah diperah, mana kalau jenis kecing atas riba kita kena kain kita. Pergi perah dulu. Air kecil muda tu perah dulu. Mana hilangkan dulu orang panggil ain dia. Yang ni ba'da izalati ainiha. Kemudian daripada dihilangkan ain dia tu dulu. Tu jadi kalau air kecil budak laki-laki tak ada. Kalau kita kata budak air kecil budak laki-laki yang tak sapa umur 2 tahun, yang tak makan apa-apa atas jalan mengenyam melainkan susu tadi tu, atas mozaik tu. Lagu mana cara nak nyuci? Jangan pergi ambil air duk genjih-genjih atas air kecil tu, jangan. Buai dulu. Air kecil dia tu dibuai dulu. Tu ambil mok dulu ke? Dah. Buai dulu. Ia ba'da izalati ainiha, kemudian daripada dibuai dah ain dia. Wa awsafiha, dan sifat-sifat dia. Barulah digenjih. Atau dibuang ainnya. Itu. Atau tu atas pada kata diperah. Sebab kalau atas seming, atas mozaik itu nak perah warna mozaik. Jadi dibuang ainnya lah. Tu setelah mana dibuang,
ba'da izalati ainiha wa awsafiha, setelah mana dibuang ain najis, diri najis tu atau sifat-sifat najis tu. Tu ada orang panggil lembab ke, kalau jenis najis hukmi kan. Dia kecing dah, lepas tu kering dah. Tapi duk bau hacing lagi. Nah, hilang ke orang panggil bau dia tu dulu. Lepas tu barulah kita pun renjih air. Renjih air tadi tu lebih banyak daripada qadar air kecil tadi. Iaitu renjih tadi tu, recikan air tu memadai tempat kena kencing itu. Mana balik tu? Memadai dengan tak payah dijirus. Dia baca lihat depan pula dah sepatut bawah tu. Iaitu recikan air tu, kita recik air itu memadai, sah. Dihukum pada syaratnya sudah suci dah, dengan tak payah dijirus atau dicucurkan air itu atas sesuatu yang terkena najis mukhaffafah tadi tu. Jadinya tidak disyaratkan orang panggil siapa kena cucu, kena jiru. Berdua tiga beldi tak disyarat lagu tu. Pak kalau buat gitulah ke mana? Tak ada apa lah. Bazir air lah. Sepatut tak kena guna air sebanyak tu. Nak kau siapa mengalir, siapa panggil pilih bombo nak mari cucu tu bukan dia lah. Pasal tak disyaratkan orang panggil mengalir air. Sebab orang panggil kalau jiru, cucu, orang panggil basuh, itu dia panggil syaratnya as-sailanu, mana mengalir air. Itu orang panggil apa? Ghuslun tu basuh. Kalau dia basuh, cucu, itu syaratnya mengalir air. Sebab itulah kita nak ambil air semaya hak kita duk guna atas kapal terbang tu kan. Orang tanya mana ustaz nak guna spray tu. Boleh jadi sah, boleh jadi tak sah. Apa lagu tu? Boleh jadi tak sah ke mana pula? Boleh jadi sah ke mana pula? Boleh jadi tak sah kalau kita spray tu air tak mengalir lagi, kita pergi gosok dah. Tak sah. Pasal apa? Pasal dalam wudu Tuhan kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Kan gitu? Basuh. Bukan sapu, bukan. Kalau kepala tu tak apalah, wamsahu biru'usikum, tak mengalir pun tak apa. Sapu je, syarat kena air. Satu juzuk daripada kulit kepala atau rambut yang berada dalam hak kepala, tu sah, tak mengalir pun tak apa. Tak ada kena jiru, capa, suruh jatuh, barulah. Tak perlu. Tapi kalau muka, tangan sampai ke siku, kaki sampai buku lali, itu mesti syaratnya mengalir air. Jadi kalau kita nak guna spray, boleh je. Bukan kata tak sah guna spray. Kena ada pilih bomba kalau nak ambil air kolah ke atas kapal terbang. Penat nak cari lagu tu dah tu ni. Kalau dia ambil air dalam apa tu, dalam toilet dia tu kan. Tu pun kalau basah berjeruk pas keluarnya marah ke dia pula. Betul tak? Jadi caranya kita guna spray. Dah tu nak spray ke mana? Spray dulu. Sah sekali, tak mengalir lagi kalau sekali. Sah pun rasa dah. Mengalir, gerak dah. Air tu bergerak tu orang panggil mengalir. Barulah hak mengalir tu kita pun berata sah. Sebab basuh, cucu itu makna cucu, jiru. Tu orang panggil jiru, cucu, basuh. Apa? Syaratnya mengalir. Jadi kalau kita spray sekali, duk gonyoh, tak mengalir kita gonyoh dah, tak sah. Pasal apa? Pasal dia panggil bukan basuh lagu tu. Syarat basuh tu mesti kena mengalir. Jadi nak basuh tangan Cah siapa? Gerak dah air, mengalir dah. Hak gerak tu kita boleh kan? Alir gosok. Hak ni gosok ni bukan air tu yang mengalir dah, kita pun gosok. Tu baru sah. Gitu dah. Lagu tu. Tak apa, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Selagi mana tak sempurna basuhan fardu tu tak apa. Sebab musta'man ialah air yang telah digunakan pada basuhan yang fardu. Mana air yang telah digunakan sempurna basuhan yang fardu.
Jadi kalau tak sempurna lagi, bukan air mustakmal yang dilarang. Boleh lagi guna. Nah? Kayak dulu kita bahas dah mustakmal dah. Nak kau celuk sikit ya. Apa? Oh mustakmal dah. Bukan gitu. Bukan lagi gitu. Tapi bukan masalah debu lain dah. Masalah tayamum tu lain. Beza tu. Ini masalah air. Kayak gitu. Baik. Jadi dia kata dah. Iaitu direncikkan air tu. Memadai. Cukup. Sah. Dengan tak payah. Yani dengan tidak disyaratkan. Dijirus atau dicucurkan air itu atasnya. Atas mutanajis tadi tu. Tak disyarat wala yushtaratu sailanu lil ma'i, tidak disyaratkan mengalir bagi air tersebut, tak disyarat, hanya disyaratkan air yang dipercik, yang direnjih itu lebih ghalabah, lebih banyak berbanding najis mukhaffafah tadi. Gitu dah, habis situ. Satu ialah najis mukhaffafah tu. Lama duk nengung lagi. Sebutkan najis mukhaffafah. Gapo yo duk nengung lagi. Tak ada lah satu yang najis mukhaffafah. Nah. Gitu. Bak dia kata. Najis mughallazah. Najis mughallazah pula. Apa makna najis mughallazah? Dia buat kurungnya erti najis mughallazah ni, najis yang berat. Berat berapa kilo? 100 kilo. Nak 1000 kilo. Bukan berat gitu dah. Tu. Berat sini tu berat pada hukum menyucikan sesuatu yang terkena dia. Gitu. Sebab apa? Sebab dinamakan mughallazah ni. Li'anna syari'a, kerana bahawasanya syarak ghallaza fi hukmiha. Mana? Memberatkan, menyusahkan ataupun menyungguh-nyungguhkan pada hukumnya, hukum menyucikan dia. Kalau hak tadi ingat ya, percik tak syarat mengalir apa pun, mestinya air tu kena percik lebih banyak daripada najis yang ada. Cukup dah. Hak ni pula, tak nak percik itu. 7 kali basuh. Ni orang panggil sertu ni. Salah satu air tanah. Kalau kita tukar sok samuk. Dia kata kena najis, kena babi ni, kena anjing ni, kena samuk lah. Samuk pun tak cuci. Samuk tak cuci. Bukan kena samuk, kena sertu. Samuk ni kulit binatang. Samuk kulit binatang kita nak guna buat tali pinggir ke, macam tali pinggir cak boyong ngakak tu lah. Krokodil. Orang Kelantan panggil cak boyong ngakak. Boyo tak ada jalan memang ngakak lah. Dia panggil sifat kasyifah, dia panggil sifat kasyifah bagi boyo. Dia mau pakai tali pinggir cak gapo? Cak boyong ngakak. Ada ke boyo melopak dak tu ni? Memang tak ada. Lepas tu apa cak boyong ngakak? Nak royaknya boyo tu ngakak. Tu je. Tu orang Kelantan je gitu dah. Dia panggil sifatun kasyifatun lil boyo. Sifat nak menyatakan diri boyo tu, dia mengakak. Jadi kulit dia tu najis lah, sebab dia tu binatang ghairu ma'kulat, satu hal. Lepas tu kalau ma'kulat sekalipun, apa kita kata kulit apa lembu ke gapo ke, dia mati kena tepuh kereta ke gapo, saya juga kulit dia tu kita nak guna ke apa? Nak buat baju sejuk ke, nak buat kapek ke, ikutlah. Tetap kena sama. Hilal kau orang panggil darah-darah, lendar-lendar, kayak gitu. Begitu dah. Jadi bila hilal orang panggil lendar-lendar, darah-darah ada pada kulit boyo tadi tu, hilal lah najis dia nya. Jadi suci dengan sebab samuk. Samuk tu dia panggil. Samuk tu dia panggil apa nama ni? Ad-dabru. Dalam Arab dia panggil ad-dabru. Indibag, tersamuk. Ad-dabru samuk, menyamuk. Indibag mana tersamuk. Samuk dengan apa samuk? Samuk tu dengan apa-apa alat penyamuk yang boleh mengikis dan menghilangkan najis-najis. Seumpama darah, lendar, nanah yang ada lekat pada kulit. Gitu ke?
Kira kita beli tali pinggir cak boyong ngakak tadi tu ada tak? Darah boyong lekat lagi ada. Tak ada dah. Hilang dah, tak ada dah. Nah, sebab dia samok dah. Itu samok. Ada pohon ni bukan samok ni. Ni orang panggil sertu. Sertu. Jadi najis mughallazah, apa najis mughallazah? Najis yang berat, yang ni berat pada hukum menyucikan sesuatu yang terkena dia. Itu makna berat sini. Gapo dia najis yang berat pada hukum menyucikan dia tu? Iaitu najis mughallazah. Najis yang berat itu ialah anjing, babi dan anak kacukannya, kacukan anjing dan babi. Ataupun kacukan daripada sesuatu yang halal, salah satunya anjing dan babi, tetap dihukum orang panggil pada pihak najis dia tu hak orang panggil pada pihak kehinaan dia tu pada asalnya hak najis. Tengok contoh, kita kata kambing nikah dengan babi, beranak tu ambil kambing. Kambing ni kita nak hukum kambing ke babi? Pada pihak hina dia, suci dia. Pada pihak babi, jangan pada pihak kambing. Orang kata, kaya kambing dia ni. Kambing campur babi. Mak dia ke kambing. Suci ke kambing ni? Pok dia siapa? Pok dia babi. Maka pada kenajisan dia tu dihukum kepada pok. Ataupun pok dia kambing, mak dia pula babi. Pada hukum kenajisannya dihukum ke orang panggil mak dia hak babi tadi tu. Lagu tu dah. Sebab apa? Li'annal qa'idata taqulu. Kerana bermula kaedah engkau kata kayak gini. Innal far'a, sesungguhnya anak itu, fara' tu yatma'ul akhassa, mengikut akan kesucian dan kenajisan dia min aslaihi fin najasati, daripada salah satu dua ibu bapa dia pada kenajisannya. Gitu. Jadi dia kena ikut orang panggil kenajisan tu, ikut ibu bapa dia salah satu. Jadi kalau dua-dua suci, barulah anak tu suci. Kalau salah satu ibu bapa dia tu najis mughallazah, maka anak dia tu mengikut akan kenajisan mughallazah, pak ataupun mak. Gitu dah. Itu lagu tu. Tu min aslaihi fin najasati, daripada salah satu usulnya. Usul ni salah satunya ibu atau bapa, gitu dah. Fin najasati, pada kenajisannya. Tu lagu tu. Habis. Jadi ibu bapa anjing, anak anjing. Tu jelaslah. Ibu bapa babi, anak babi. Dan anak kacukannya, tak kira lah. Anjing dan babi tu bi anak anjbi. Anjbi, anjbi. Orang lagi. Sama, waktu lagi pagak tu dia tu ni. Ataupun kambing dengan anjing. Kamjing. Tetap diikut anjing. Atau kambing dengan babi. Tetap kambing pun tetap ikut babi tadi. Pada pihak kenajisan dia. Jika seseorang terkena anggotanya, anggota seseorang atau pakaiannya, pakaian seseorang, terkena anggotanya, anggota seseorang atau pakaiannya, pakaian terkena ni bukan dia mengena. Apalagi kalau dia mengena. Kalau orang panggil mengena, tu min babil aula, dia sengaja dikena anggota dia gitu. Tu kayak gitu. Haram hukumnya sengaja melomolkan najis pada tubuh, pada anggota tubuh badan, pada pakaian kita, tu haram. Tu dah. Sebab tu kalau kita tu jenis beringat, jenis ihtiyatlah sikit, jenis cermat sikit. Masuk bilik air pun kita akak sikit, nak takut kena. Kayak gitu. Kita pergi ngaji di Azhar mula, Allah, pelik bahasa syekh-syekh dia. Orang dia banyak mazhab kan. Dia lain sikitlah mazhab dia. Sebab orang alim tu dia bukan so mazhab. Jadi kita kena sengka baiklah kadang-kadang. Syekh harap kita di kuliah dulu. Nak masuk bilik air. Bilik air di kuliah Azhar, dalam bilik air sombak. Bila sombak ni lipahlah air.
Jadi air lipas ni tak tahu dah najis ke gapo air kecil capu habis dah. Syekh kita ketuk-ketuk bila air tak tubik rupa tubik. Lecturer kita syekh rupanya. Dengan jubah kakulak dia tu dengan pihak azhar dia, jubah dia tak selak dah, dia tak akak dah. Pakai leret dalam. Allah, jubah syekhnya ayat najis. Dia mazhab lain kot dah. Kalau kita tak ihtiyatlah kita, nah, akak. Tu sama juga. Anjing, ya salah dengan anjing, ya gosok anjing ni. Hai kita dak tu. Nah, tak boleh lah. Pasal kalau terkena tu pun ada hukum terkena tu nak orang panggil jadi mutanajis dah. Apalagi kalau kita mengenakan sengaja. Apa hukumnya mengenakan dengan sengaja tubuh badan pakai kita dengan najis itu haram. Seperti mana kita duduk kecing tepi patah. Nah, tunggu angin tiup, angin tiup kecil dah. Selok kain pacar kecing. Angin tiup pak air kecing kita kena habis apa? Haram tu. Sengaja melomongkan najis pada tubuh tu haram. Dah. Ada tengok. Jika seseorang terkena anggota seseorang atau pakaian seseorang dengan darah binatang itu, kena darah anjing, kena darah babi atau anjbi atau kanjing, kambi ikutlah. Atau tahiknya, tahi anjing, tahi babi tadi tu. Atau kencing anjing, kencing babi tu. Atau air liurnya anjing babi. Atau anak kacukai anjing babi tadi. Atau badan anjing babi, tapi badan ni kait, sifat bagi badan yang basah atau yang kering, tapi kita tu yang basah. Ikutlah. Nah, atau badan anjing babi yang basah, ataupun kita yang kering begitu, atau badannya yang kering tetapi kita yang terkena tu basah. Anggota kita basah ke, atau pakaian kita ke basah, seseh dia kering, kita basah, atau kita kering, dia yang basah. Maka cara menyuci selalu dah. Maka cara menyucinya, maka cara menghilangkan orang panggil hukum kenajisannya itu, gitulah. Menyucikannya sesuatu yang terkena tadi tu. Anggotamu, pakaianmu hak kena tu. Kena tahik dia, kena kecing dia, kena air dia. Kan semua tu basah lah kau tu. Darah dia basah ke? Kau darah kering boleh? Darah ke basah? Betul tak? Tahik. Tahik basah kau. Hak mula-mula lama je kering kau. Tahik kering. Atau kecingnya, atau air liurnya, atau badannya yang basah, atau kita yang basah dia yang kering. Cara menyucinya, cara nak menghilangkan hukum kenajisan dia tu, hendaklah dibasuh 7 kali. Itu dah. Tathurun najasatul mughallazatu bisab'i ghaslatin atau ghasalatin. Disucikan, menyucikan orang panggil sesuatu yang terkena najis mughallazah tu dengan 7 kali basuhan. Tapi 7 kali ni dibasuh 7 kali tu setelah dihilangkan ba'da izalati ainiha juga. Kalau kita kata kena darah babi kena. Hilal dulu. Hilangkan dulu darah tu. Ataupun darah babi, air kecing babi ke, air kecing anjing ke, duduk atas latar tu. Kokok buai dulu. Buai dulu orang panggil ain najis tersebut. Yang duduk cucu atau beruah habis, mengalir habis dah. Dia kat basuh pula lepas tu. Kokok dulu. Ini salah satu basah deh. Jadi kalau kering tu tak perlu lagi tu macam hari tu ke ada ke babi masuk dalam masjid tu. Aduh, habis butir kapeknya basuh, butir sejiknya basuh. Aduh, ni semua ni kerja orang bodoh tak mengaji lah kau tu. Udah kering ke? Ada basah tak? Tak ada. Lepas tu menajis ke dia nya? Tak perlu pun.
Dah sungai Pelong tu ya. Oh. Sayang kita Ustaz Bukhari yang ngajar situ lepas tu. Dia pun tegur lah ngajar, buat dah. Saya kata tu lah masa duduk mengaji ni jangan duduk tidur, jangan duduk kelik duduk kedai kopi sakok tu. Nanti syok baru nak mari. Pas mula bila kena tu kak, pakai bijak sendiri mana. Basuh sebutir ke masjid tu kapek. Habis licin. Nya basuh sebutir dia sini. Dah kering sama kering. Najis apanya? Tu gitu. Benda tu asal suci. Jadi tinggal atas suci lah benda kita nak ukur dengan najis tu apabila jelas basah dia ada tapak kaki dia ke. Basah ni. Naik tak ada bekas tapak kaki ke apa. Kering lah tu. Basuh seputih. Lepas tu. Apa dia? Babilia lah. Iyalah. Dia tengok orang pergi masjid. Ya, nak pergi masjid ke. Itu dah kak. Tapi setelah dihilangkan, ingat tu, ba'da izalati ainiha. Tu. Setelah dihilangkan ain najis tadi tu. Jadi kalau tahik kak, buai dulu kokok. Darah. Hilangkan dulu orang panggil ain, diri. Ain tu makna diri, najis tu. Kalau air liur kak, buai dulu air liur dia. Tu dah. Tapi kalau orang panggil tersentuh, orang panggil salah satu basah tu tak ada ain. Betul tak? Ada ain tak? Tak ada. Pakai basuh selalu lah. Kalau kata ba'da izalati ainiha ni, jika ada ain. Jika ada diri najis tu seperti darah, tahik, air kecing. Kalau hak jenis kulit setuh tubuh. Hak tu tak ada air tu. Ada air dia? Tak ada. Hak adanya basah. Basah tubuh dia, kulit kita kering. Ataupun kulit kita basah, tubuh dia kering. Hanya semata-mata setuh. Hak tu pakai basuh lah, 7 kali basuh. Sebab tak ada air. Hak kata ada air tu, kalau ada air, ada diri dia tu. Tu dah. Dengan jirus yang pertama tambah 6 kali jirus lagi. Mana gitu tu? Maka cara menyucinya hendaklah dibasuh 7 kali setelah dihilangkan airnya dengan jirus yang pertama. Tambah 6 kali jirus lagi. Mana gitu? Kalau kita duduk biasa dengarnya, buai dulu air najis tu. Buai dulu diri najis tu. Kemudian barulah basuh 7 kali basuh. Salah satu daripada 7 kali basuh tu dengan air yang bercampur dengan tanah. Cuma kaifiat yang afdalnya mana? Afdal kaifiat kita nak basuh air tanah dulu ke air tanah yang kemudian? Afdalnya guna air tanah tu dulu. Tu afdal. Tu dah. Jadi kokok buai dulu najis tu. Kalau darah kau tahik kau air kecil kau kokok buai dulu. Lepas tu hak mula-mula kita nak jiru tu air tanah dulu. Afdal. Tak syarat lah. Tak syarat mesti kena air tanah dulu. Tak. Hak afdalnya air tanah dulu. Selepas kita basuh dengan air tanah, barulah lagi tu air biasa. Air mutlak lah. Hilangkan air tanah tu. Gitu. Tahu ni. Kena hilangkan air dia dulu. Kikih dulu, kokok dulu, buai dah. Kikih buai dulu. Sebab tu kata ba'da izalatiha ni tak termasuk. Ba'da izalati ainiha ni tak termasuk hak sab'ah ghasalatin tadi tu. Sab'ah ghasalatin tu hak masuk salah satunya ihdahunna biturabin. Salah satu daripada 7 kali basuh tu salah satunya air tanah. Adapun izalati ainiha tu suku. Hilang dululah, kokok dulu. Macam tadilah. Air kecil budak tu kita buai dulu.
Lepas buang air dia, sifat dia, barulah kita renjih. Bukan renjih sekali dengan air kecil dia, bukan. Gitu. Sama juga kalau kira-kiranya kalau kita duduk pahal selama ni, gitulah. Kokok buang dulu. Kalau darah bahasa kering kau, kikih dulu. Nah, tahi kering tu kokok buang tahi dia. Nah, tahi babi ni kering dah. Kokok buang dulu. Nah, perilai dulu. Nah, barulah kita pun basuh 7 kali basuh. Salah satu air tanah. Afdalnya air tanah dulu. Barulah ni lagi tu air mutlak. Gitu dah. Satu daripada 7 jirus itu air yang bercampur dengan tanah. Ini kerana ambil daripada hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Tuhuru ina'i ahadikum. Suci bekas-bekasan air kamu. Ini seorang daripada kamu. Iza walagha fihil kalbu. Apabila menjilakkan padanya bekas air kamu tu oleh anjing. An yaghsilahu, oleh bahawa membasuhlah. Engkau dia akan inat tadi tu sab'a marratin, 7 kali basuh, ulahunna biturabi. Nah, satu daripada 7 kali itu dengan tanah, dengan air yang bercampur tanah. Gitu dah. Jadi menyucikan bekas seorang daripada kamu, bekasan air seorang daripada kamu tu apabila dijilak padanya oleh anjing, oleh bahawa membasuhlah engkau akan dia bekasan tersebut 7 kali basuh, salah satunya air tanah. Inilah dipanggil sertu. Ini panggil sertu dah. Dan ratakan di mana tempat kena najis itu. Yalah, tak ada apa sekali itu. Hak mana tempat kena najis, kita kata stepek sini. Basuhnya, kokok dulu buah. Buah dulu, kokok. Najis dia tu. Tempat ni. Basuh. Orang panggil air tanah dulu. Rata. Nak melebihi daripada bekas najis tadi. Lepas tu barulah kita pun basuh pula 7 kali basuh. Beru. Bila sebut kata basuh ni, syaratnya kena mengalir. Bukan percik dah. Bukan main percik-percik. Merenjih bukan merenjih dak lah. Syarat dia mesti yushtaratu sailanul ma'. Disyarat kalau orang panggil mengalir air tu, kena mengalir. Dah basuh ke? Gitu. Hatta jika apa dia tu? Apa dia tu? Dikincah. Sudah. Ni lorak Johor dah kali. Diceluk. Dikincah. Iwak macam pengang roti canai, cicah-cicah ke kuah gitu, kicah. Nah. Kicah-kicah. Cicah lah. Orang Kelantan panggil kicah. Cicah boya. Nah, awak nak makan roti canai saja tak kicah ke kuah tu. Celuk. Kicah-kicah. Gitu. Gitu. Jalan juga. Nah. Hatta jika dikincahkan benda yang kena najis, binatang itu, benda sesuatu tak kira lah, kain ke gapo kena orang panggil najis, anjing babi itu ke dalam air yang keruh dan yang berarusan dengan 7 kali kincah, nescaya sucilah ia. Gitu. Macam sungai lah hak mengalir. Tapi gini dah. Kalau orang panggil air hak tak mengalir, lagi pula kurang daripada 2 kolah, hak tu ia tak jadi suci tu. Hatta jika dikincahkan benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh. Air yang keruh ni air yang bercampur dengan tanah. Gitu dah. Dan yang berarusan, mana hak mengalir dengan 7 kali kincah, dengan 7 kali celuk, dengan 7 kali goncel gitulah. Nescaya sucilah ia sesuatu benda yang kena najis binatang itu. Tu. Jadi ingatlah, mana gini contoh. Kita kata kita basuh di air.
Basuh 1, 2, 3, 4, tiba-tiba air salah satu daripada 7 kali hak kita duduk lalu bawah air tu, keluar air keruh. Air bercampur tanah. Sah tu dikira sebagai salah satu dah air tanah. Dah. Tak semestinya kita kena pergi ambil tanah luar lagi campur. Dah. Yang penting air keruh tu ialah air yang bercampur dengan tanah dah. Sah. Boleh. Tak kira waktu bila, tapi afdalnya air tanah dulu, barulah air yang tidak bercampur dengan tanah. Itu dah. Ni hatta ni nak rayah pada kata nak rayah, nak menghingga ke orang panggil cara dibasuh tadi tu. Nak rayah, nak menghingga ke orang panggil cara kaifiat, cara menyucikan dibasuh tadi tu. Gitu dah. Hatta sehingganya cara dibasuh tu dikirakan sah jika dikincahkan benda yang kena najis binatang itu ke dalam air yang keruh. Air yang keruh tu artinya air yang bercampur dengan tanah lah. Tu dah. Supaya sungai keruh ke? Tu dah. Dan yang berarusan dengan 7 kali kincah. Dan air yang mengalir. Dengan 7 kali kita celup. 7 kali kita celup. Atau kita gonjek 7 kali. Nescaya suci lah ia. Suci dah. Sekali gocek, sekali celup, akak tu sekali. Celup pula, kicah pula, gocek pula, kira sekali 2 kali. Boleh dikira sebagai suci dah, orang panggil sesuatu yang kena tadi tu. Tu lagu tu dah. Habis itu. Dia guna perkataan kincah deh, mana goncang lah. Ataupun celup kalau kita kat celup. Celup. Tapi nak celup ni mestilah air tu air yang mengalir lah. Sebab orang panggil sesuatu mutanajis, dia tidak akan suci apabila masuk ke dalam sesuatu yang suci. Bahkan dia memutanajiskan pula air yang tidak mengalir tadi tu. Bahasa Kelantan pula. Tak apalah bahasa Kelantan kuasa gaponya janji peher. Nak kicoh dengan mana gocek ke, kicoh dengan mana celup ke, ya berlakulah tu. Cuma syaratnya dia kata air yang berarusan tu, air yang mengalir. Jadi kalau kita ambil beldi, air tu tak mengalir, kita pergi masuk mutanajis, sesuatu yang kita najis, mendatangi sesuatu yang suci, itu tak akan suci sampai ke bila-bila lah. Macam orang duduk basuh zaman dulu lah, tak ada mesin basuh lagi guna beldi. Guna beldi, beseng ke apa, you bubuh air dulu. Lepas bubuh air, barulah ambil pakaian kena najis ni, pergi celuk lah tu. Tu tak suci sampai ke bila-bila. Tapi kalau mesin basuh ni, tak kira, manual, automatic, suci. Tu boleh buka dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis. Disebut dah dalam kitab tu. Dia sebut mesin basuh elektronik, automatika semua sama. Sebab dia kira air lepas tu mengalir. Sebab apa? Sebab bila kita guna mesin basuh tu bukan mutanajis mendatangi air. Air yang mendatangi mutanajis. Kita bubuh pakaian kita dulu kan dalam mesin basuh. Kau kita buka-buka tu air ada dah. Lepas tu celup geru dalam tu. Dah. Kita buh pakaian kita dulu. Bila buh pakaian kita, barulah air tu masuk mendatangi di atas mutanajis. Lepas dia kudu mengalir dah. Dia lepas sendiri seru yang mengalir. Tak ada apa. Lepas tu selesai. Tapi kalau najis mughalazah, itu kalau kita bubuh sabun Soplek ke, sabun Bris ke, sabun gapo cak apa saja, tak dihukumkan suci. Melainkan mesti salah satunya air tanah atau air keruh yang mana bercampur dengan tanah. Jadi kalau kita tahu air rumah kita ni memang air keruh semua. Tak ada hal lah. Cuci. Cuci.
Itu. Jadi kena ingat gini ya, jangan mutanajis mendatangi air. Kena air yang mendatangi mutanajis. Gitu dah. Sebab tu dia kata air yang keruh tu tak apalah. Sesuatu yang kena najis binatang itu dikincahkan ke dalam air yang keruh, tapi dan yang berarusan mana air yang mengalir. Yang berarusan mana air yang macam air sungai lah, mengalir. Ataupun air masih basuh tu. Lepas je dulu yang mengalir, tidak kekal dalam tu kan. Masuk air baru pula. Bilah kayak gitu. 7 kali kicah, 7 kali celup, 7 kali goncel kau ikutlah. Nescaya suci lah ia apa? Ia benda yang kena najis binatang itu. Habis. Kemudian kita sambung semula pula tak najis mutawassithah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.